Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan Allah limpahkan segala kerahmatannya kepada kita bersama, insya-Allah. Dalam siri-siri yang lepas kita membincangkan tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau tak salah saya, kita dah bicarakan sekitar 20 atau lebih nama tokoh-tokoh sahabat. Malam ini saya pilih seorang sahabiyah ataupun sahabat wanita. Sebab benda ni jarang-jarang kita sebut. Selalu ni sebelum ni kita bincang tentang nama tokoh-tokoh sahabat lelaki. Malam ini kita pilih sahabat di kalangan sahabat Nabi yang istilah tepatnya sahabiyah, sahabat wanita. Bukan teman wanita, dia sahabat kepada Nabi, maknanya orang yang sempat bertemu Nabi, beriman dengan Nabi, mereka sahabat. Tapi yang kita nak bicarakan pada malam ini berkaitan dengan seorang tokoh wanita. Wanita ini termasuk di kalangan orang-orang yang awal memeluk Islam ketika dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam mula muncul di kota Mekah. Dan awalnya memeluk Islam itu sebelum daripada Nabi menjadikan rumah Darul Arqam ataupun rumah Al-Arqam sebagai pusat gerakan dakwah. Itu peringkat paling awal. Bila Nabi pilih rumah Al-Arqam untuk jadikan pusat gerakan dakwah tu, itu pun peringkat awal. Tapi sebelum daripada tu dikira lebih awal. Sebab beberapa bulan ataupun beberapa tempoh setelah Nabi dilantik menjadi Rasul, barulah Nabi pilih rumah Al-Arqam, yakni selepas Al-Arqam sendiri masuk Islam. Jadi sebelum daripada Nabi menjadikan rumah Al-Arqam, wanita ini telah pun memeluk Islam. Wanita ini namanya Asma binti Umais bin Ma'ad Al-Khas'amiyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardah. Nama dia Asma binti Umais dengan huruf Ain. Umais bin Ma'ad Al-Khas'amiyah, salah seorang wanita dari keturunan Quraisy. Dia memeluk Islam bersama dengan suami dia yang juga merupakan sepupu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Ja'far bin Abi Talib. Dan kisah Ja'far telah pun kita bicarakan dahulu. Malam ni kita nak cerita pula tentang kisah isteri kepada Ja'far, nama dia Asma binti Umais. Ja'far yang digelar sebagai At-Tayyar, orang yang ada sayap. Gelaran itu dapat selepas dia wafat ataupun dia syahid dalam peperangan Mu'tah. Bila dia syahid dengan tangan kedua-duanya terputus dan dia memegang, usaha untuk memegang bendera itu dengan anggota yang ada pada badan dia sebelum dia terbunuh, maka selepas daripada kesyahidannya digelar gelarannya At-Tayyar, ataupun juga disebut Dzil Janahain, orang yang mempunyai dua sayap. Iaitulah bila Nabi sebut dia nampak Ja'far ini sedang terbang dalam syurga dengan sayap yang Allah Ta'ala berikan. Dan Ja'far juga dikelilingi dengan Abul Masakin, ayah kepada orang-orang miskin, dengan sifat simpati dan empati yang begitu tinggi ada pada Ja'far, menjadikan orang panggil dia dengan bapa prihatin kepada orang miskin.
Jadi isteri Ja'far yang kita nak sebut nama dia malam ni, yang kita nak sebut secara ringkas kisah dia, nama dia Asma binti Umais radhiyallahu anha. Apabila dia bersama dengan suaminya memeluk Islam, seperti mana orang-orang lain, bila mereka masuk Islam, mereka terdedah pada tekanan, ancaman dan deraan fizikal. Begitu juga yang dihadapi oleh Asma dan suami dia. Walaupun suaminya ni anak kepada Abu Talib pula orang yang ada pengaruh, tetapi itu tidak menghalang daripada musyrikin Mekah tetap mengenakan tekanan dan deraan fizikal kepada mereka ini. Ja'far ni abang kepada Sayyidina Ali. Kalau ikut jarak usianya lebih kurang 10 tahun daripada Sayyidina Ali. Ya, maknanya dia abang atas kepada Sayyiduna Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sehinggalah tekanan semakin memuncak kepada para sahabat di Mekah. Nabi SAW pada peringkat yang kedua, selepas ada kumpulan pertama yang pergi berhijrah ke Habsyah, kumpulan tu patah balik, Nabi arahkan pula tak lama kemudiannya untuk lebih kurang 70 ke 80 sahabat untuk berhijrah ke Habsyah. Dan pada kali kedua inilah turut bersama dalam hijrah itu adalah Asma binti Umais bersama suami dia Ja'far bin Abi Talib, yang ketika itu diberikan tanggungjawab sebagai ketua delegasi ataupun ketua kumpulan sahabat-sahabat yang berhijrah ni, nak pergi ke Habsyah, nak minta perlindungan, nak dapatkan suaka politik. Ketua dia adalah Ja'far dan isterinya keluar bersama. Pada waktu itu mereka tak ada anak lagi. Mereka mungkin dalam tempoh nikah awal-awal tak ada anak lagi. Anak mereka ni semuanya dilahirkan di Habsyah, iaitulah 3 orang. Seorang bernama Abdullah, yang kedua bernama Aun, dan yang ketiga bernama Muhammad. Ini anak kepada Ja'far dan Asma binti Umais, 3 orang dilahirkan di Habsyah. Abdullah bin Ja'far ini, Abdullah bin Ja'far adalah kemudiannya bila dia membesar apa semua, dia jadi sahabat dan dia jadi orang hebat. Ya, dia jadi orang yang begitu berilmu dan menjadi tempat rujukan di kalangan umat-umat ataupun tabi'in. Mereka bila nak cari panduan, nak tanya soalan, di antara tempat rujukan adalah Abdullah bin Ja'far. Dan Abdullah bin Ja'far ni hebat sebab dia sahabat dan ayah serta mak dia juga sahabat. Sahabat dan ayah mak juga sahabat, hebatlah. Dan dia adalah orang, Abdullah ni anak kepada Asma, adalah di kalangan Bani Hashim yang terakhir melihat Nabi dan dia terakhir meninggal di kalangan Bani Hashim. Sebab dia jumpa Nabi selepas ayah dia hijrah dari Habsyah mai Madinah, baru dia jumpa tengok Nabi. Dia jadi orang hujung lah di kalangan Bani Hashim. Bani Hashim ni keluarga Nabi. Kan dia ni cucu kepada, anak kepada Ja'far, maknanya anak menakan pupu lah kepada Nabi, keturunan Nabi juga, Bani Hashim. Jadi dia di kalangan Bani Hashim yang terakhir jumpa Nabi. Waktu dia jumpa Nabi ni umur baru 7 tahun. Dan dia menjadi di kalangan Bani Hashim yang terakhir meninggal dunia. Terakhir meninggal dunia. Dan Nabi SAW pernah berdoa khusus kepada Abdullah ini, anak kepada Asma. Nabi doa khusus, Allahumma barik lahu fi tijaratih, ya Allah berkatilah dia ni pada perniagaan dan kerja buat dia. Nabi doakan keberkatan, dan berkat dari doa Nabi itulah, makbul dari doa Nabi itu, keberkatan hidup pada Abdullah ni begitu jelas. Antara berkatnya ialah usia dia panjang, dan dia meninggal pada tahun 80 Hijrah ketika berusia 80 tahun. Itu anak kepada Asma yang dia dilahirkan di Habsyah. Nama dia Abdullah bin Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ketika di Habsyah, bila dia peduk di Habsyah, sahabat ni bila diarahkan pergi ke Habsyah, tak ada pun dalam gambaran ni Habsyah macam mana ke apa, nak hidup macam mana, nak buat apa, tak ada. Sebab dia pun bukan pernah pergi. Sebahagian besar sahabat ni tak pernah pergi ke Habsyah. Tapi bila diarahkan dan Nabi pula sebut di sana ada pemerintah yang adil, pergi ya. Percaya dekat apa yang Nabi sebut ni, tahap percaya ni, bila Nabi arah pergi, tak banyak tanya.
Tak tanya is kami nak pi ni, nak duduk di mana, nak buat kerja apa, makan macam mana, tak tanya. Kerana bila Nabi arah, pi, mereka pi. Dan tak tahu pun nak pi ni lama mana. Boleh balik semula ke ataupun tak boleh balik, tak tanya. Pi, kerana ini arahan Nabi SAW. Bila sampai di sana, Ja'far menjalankan tugas dia. Di antara orang yang masuk Islam hasil dari dakwah Ja'far, walaupun tidak secara langsung, adalah Raja Najasyi sendiri. Raja Najasyi itu bila mana dia tergerak untuk menerima Islam selepas dia mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Ja'far. Ja'far bacakan ayat Quran, Najasyi pula. Ja'far ni sebab apa Nabi pilih dia jadi ketua? Kerana dia adalah orang yang hebat dalam berpidato dan pandai untuk menyampaikan sesuatu mesej. Jadi isteri dia yang pisama ni, bila Ja'far jalankan tanggungjawab untuk sebarkan dakwah, walaupun tidak secara terbuka, bukan secara direct, bukan secara langsung, tapi menyampaikan mesej-mesej agama, maka isteri dia yang nama Asma' ni turut buat kerja bantu untuk sampaikan mesej agama. Walaupun tidaklah seperti mana Nabi buat kerja di Mekah, cerita jelas. Di Habsyah ni sebab dia dapat perlindungan. Raja Najasyi bagi perlindungan. Jadi tak elok lah kalau orang bagi perlindungan tiba-tiba dia pergi sampaikan dakwah secara terbuka kepada penduduk Habsyah yang majoritinya Nasrani. Tapi mesej itu disampaikan dengan cara tindakan, dengan cara tingkah laku yang dipanggil sebagai lisanul hal, yang akhirnya menyebabkan Najasyi sendiri tertarik dan ramai di kalangan orang-orang Habsyah yang memeluk Islam. Hasil daripada dakwah kelompok sahabat ni yang diketuai oleh Ja'far, dan di kalangan wanita lah isterinya, iaitulah Asma' binti Umais radhiyallahu anha. Ketika Asma' melahirkan anak yang bernama Abdullah, tak lama lepas itu Raja Najasyi ni juga dapat anak. Jadi Najasyi bila dapat anak, selang beberapa ketika selepas daripada Ja'far dapat anak yang dinamakan Abdullah, dia pergi jumpa dengan Ja'far. Dia tanya kepada Ja'far, hang bubuh nama anak apa? Lalu Ja'far kata anak dia nama Abdullah, dan dia pun kata, cantik, maka anak aku pun dinamakan dengan nama Abdullah. Dan sebahagian riwayat kata anak Najasyi ini disusukan oleh isteri Ja'far, iaitulah Asma' binti Umais radhiyallahu ta'ala anha wa arda. Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya, ketika memberikan ta'rif ataupun memberikan pengenalan kepada Asma', dia memulakan dengan sebut muhajiratul hijratain wa musalliyatul qiblatain Asma' binti Umais al-ma'rufatu bil bahriyatil habasyiyah. Ketika dia nak memperkenalkan siapa dia tokoh ni, dia kata muhajiratul hijratain, orang yang berhijrah dua kali. Kenapa hijrah dua kali? Kali pertama dia berhijrah pergi ke Habsyah. Dia duduk di Habsyah dalam tempoh yang panjang, lebih dari 10 tahun. Kemudiannya dia berhijrah pula ke Madinah, itu hijrah kedua. Maka disebut dan digelar dia orang yang berhijrah dua kali. Wa musalliyatul qiblatain, orang yang salat dua qiblat. Maknanya salat ketika menghadap ke Masjidil Aqsa pun dia sempat, dan pula menghadap ke Masjidil Haram juga dia sempat, maka dikenali golongan yang macam ni musalliyatul qiblatain. Al-ma'rufah, dia ni dikenali juga dengan bil bahriyatil habasyiyah. Orang bahriyah ni makna laut, orang yang hijrah menggunakan jalan laut. Kan nak pergi ke Habsyah, Habsyah ni dia terpisah, dia duduk di benua Afrika. Dari Mekah pun nak kena naik laut, daripada Habsyah nak main Madinah pun kena naik kapal lintas laut. Maka dikenali dengan bil bahriyah al-habasyiyah. Ketika dia sampai di Madinah, Asma' ni sampai di Madinah sekitar tahun 7 Hijrah bersama dengan Ja'far dan sahabat-sahabat lain. Dia sampai ke Madinah tahun 7 Hijrah. Dia pergi ke Habsyah tu mungkin 5-6 tahun sebelum dari Nabi hijrah, ataupun lebih. 7 tahun lepas tu pula baru hijrah mai, maknanya 10 tahun lah. Kiraan kasarnya lebih kurang 10 tahun. Dan duduk di Habsyah tu
10 tahun tak jumpa Nabi. 10 tahun. Jadi bila dia mai, Umar bin Al-Khattab bila dia jumpa dengan Asma dan rakan-rakan, dia kata dalam keadaan melawak lah. Dia kata kepada Asma, "Ya Habasyiyah, sabaqnakum bil hijrah." Wahai orang Habsyah, kami lebih awal dari hampa untuk hijrah. Kata melawak. Tapi Asma ni bila kata kat dia terasa. Macam lekeh sangat kami ni golongan yang jumpa Nabi lambat. Macam itulah dia terasa. Maka dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bila Umar kata kat dia jawab kat Umar, "Ayyal la umri laqad sadaqta. Kuntum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yut'imu ja'i'akum wa yu'allimu jahilakum wa kunnal bu'ada at-turada amma wallahi la azkuranna zalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Asma respon kepada tindakan Umar yang macam pelekeh dia. Sedangkan Umar kata tu sebagai gurauan. Hampa lambat macam itulah lebih kurang. Tapi respon dia kata betul. Apa yang kamu ucapkan itu betul. Kalian bersama dengan Nabi boleh jamu orang yang lapar, boleh ajar orang yang jahil, sedangkan kami berada jauh, kami dibuang jauh di Habasyah sana. Tapi tak apalah, yang apa yang kamu sebut itu Umar, aku akan cerita kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hang kata aku nak pergi mengacung kat Nabi, bahasa mudah. Maka dia pergi jumpa dengan Nabi, dia habaq, "Ya Rasulullah, Umar kata kat kami ni lambatlah hijrah apalah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Linnasi hijratun wahidah walakum hijratan." Bagi orang ramai termasuk Umar, dia hijrah satu kali. Orang ramai hijrah satu kali, hijrah daripada Mekah mai ke Madinah sekali. Walakum hijratan, tapi untuk kalian orang yang macam kamu wahai Asma, hijratan, kamu hijrah 2 kali. Dan sudah tentulah orang yang hijrah 2 kali ganjaran dia lebih hebat, lebih besar daripada orang yang hijrah 1 kali. Itulah yang muncul takrifan daripada Abu Nuaim tadi. Dia kata muhajiratul hijratain, orang yang berhijrah 2 kali itu ambil daripada hadis Nabi ni, yang Nabi kata kepada Asma, ketika orang lain hijrah sekali, kamu dapat 2 kali. Kata sebagai pujukan dan nak bagi semangat kepada Asma binti Umais radhiyallahu anha. Apabila dia datang ke Madinah, dalam tempoh tak lama, tahun ke-7, tahun ke-8 berlaku satu perang, iaitulah peperangan yang namanya Mu'tah. Ini cerita masyhur perang Mu'tah ni. Bila Nabi hantar pasukan, Nabi lantik ketuanya, iaitulah Zaid ibn Harithah. Sekiranya Zaid meninggal, Zaid terkorban, Nabi dah namakan siap-siap penggantinya, Ja'far bin Abi Talib. Jika Ja'far juga terkorban, maka penggantinya adalah Abdullah bin Rawahah. Nabi hantar jumlah 3,000 nak bertembung dengan tentera Rom yang berpuluh kali ganda kekuatannya daripada orang Islam. Kalau kita buka dalam sumber-sumber tarikh, disebut tentera musuh dalam perang Mu'tah hampir mencecah 200,000, sedangkan tentera muslimin sahabat Nabi cumalah 3,000. Maka Ja'far pun duduk baru setahun di Madinah ni, terpaksa pergi atas arahan Nabi, pergi jadi ketua, jadi salah seorang daripada ketua. Asma, suami dia, sebelum ni dia dengan suami dia di Habsyah apa semua, tapi bila mai hijrah ke Madinah terpaksalah lepaskan, sebab ini arahan Nabi, buat. Dan dia waktu lepaskan suami pun dia tak tahu, kata itulah detik perpisahan dengan suami yang lama dia bersamanya, bawa lari daripada kekejaman Quraisy semata-mata nak pertahankan akidah, pergi duduk di tempat asing, dapat anak apa semua, kemudian mai Madinah. Ketika dia menghantar suami dia untuk mengetuai pasukan muslimin ke Mu'tah, dia pun tak tahu, kata itulah detik terakhir. Maka bila dia pergi, tentera Islam pergi dalam perang Mu'tah ni, Allah Ta'ala, Nabi tak pergi perang Mu'tah. Tapi kalau kita buka dalam kitab-kitab sirah, semua kitab sirah menamakan perang Mu'tah itu sebagai istilahnya ghazwah. Tuan-tuan kena ingat, dalam sirah ni ada 2.
istilahnya ghazwah dan sariyah, kedua-duanya perang. Perang zaman Nabi ini dipanggil ghazwah, dipanggil sariyah ataupun siriyah. Cuma bezanya ghazwah perang yang Nabi pi, siriyah perang yang Nabi tak pi, Nabi hantar pasukan. Mu'tah satu-satunya perang yang dia Nabi tak pi, tapi semua ulama sejarah memasukkan dalam kategori ghazwah kerana betapa besar perang ini. Dan perang ini walaupun Nabi tak pi, tetapi Allah dedahkan kepada Nabi tentang pergerakan tentera muslimin di Mu'tah. Jauh sana tu. Mu'tah ni di Jordan, Nabi duduk di Madinah. Allah tunjuk pergerakan sehingga kan Nabi boleh sebut satu-satu siapa yang syahid, siapa yang syahid. Sampailah satu ketika bila Nabi panggil keluarga Ja'far, termasuk isteri dia Asma. Lalu Nabi SAW panggil Asma, dan dia tengok muka Asma. Asma pun tahu bila Nabi panggil mesti ada sesuatu. Maka dia tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, abalaghaka an Ja'far syai'? Telah sampai kepada tuan ke berita tentang Ja'far? Maka sabda Nabi SAW, na'am qutila al-yawm. Ya, Ja'far telah pun terkorban. Maka Asma bila dapat berita ni, teriaklah manusia. Takkan dapat berita ni nak seronok suami dia meninggal, teriak. Tetapi bukan meratap, teriak. Sedih. Meratap ni perbuatan jahiliah yang telah pun dilarang oleh baginda Nabi. Meratap sampai koyak dada, sampai koyak baju, sampai itu meratap yang dilakukan oleh wanita-wanita jahiliah. Bila Nabi datang, Nabi membasmi benda tu, Nabi melarang. Adapun sedih, teriak, Nabi tak larang, sebab itu fitrah manusia. Bila dapat berita-berita yang berbentuk musibah, kawan tu orang yang terdekat meninggal ke, sakit ke dan sebagainya, sedih, biasa, itu fitrah. Sehingga kan Nabi ketika kehilangan Ibrahim anaknya, Nabi juga menangis. Sahabat tengok, ya Rasulullah, tuan pun menangis ke? Nabi kata, ini biasa, menangis tu biasa. Yang tak boleh itu meratap, meratih, meraung, maki kawan ni, maki diri sendiri, tak bagus, tak boleh, itu amalan jahiliah. Jadi Asma bila dia dapat berita suami dia meninggal, dia pun teriak, dia pun menangislah, sedih. Ketika itulah Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, hadis yang cukup popular, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad ja'a ma yushghaluhum atau yushghiluhum. Nabi kata, kalian balik pergi buat makan untuk keluarga Ja'far, kerana mereka telah ditimpa satu musibah yang menyibukkan mereka. Hadis ni menjadi perbahasan panjang lah tentang apa jamuan ketika apa semua. Cuma saya nak sebut satu. Kita bukan bincangkan soal bid'ah tak bid'ah, tapi kita bincangkan apa itu sunnah ketika orang ditimpa musibah. Sunnahnya jelas Nabi sebut, buatlah jamuan kepada orang yang keluarga yang ditimpa musibah. Mereka kalut, maka sebagai tanggungjawab Muslim, jiran ke apakah, sediakan makan untuk mereka. Itu sunnahnya. Kita duk bincang tentang benda tu tak boleh, benda tu, tapi kita tak buat sunnah. Tegakkan sunnah, insya-Allah benda-benda yang kita namakan bid'ah itu akan terhapus. Saya bukan nak bincang tajuk bid'ah tak bid'ah tentang nuri, tentang apa semua. Saya nak sebut sunnahnya apa? Kita sebagai jiran, kita sebagai orang terdekat, kita sebagai mungkin kawan-kawan ke apa, dapat berita tentang kematian, tanggungjawab kita, sediakan makan untuk dia. Sediakan makan untuk dia, kerana dia sibuk, dia salut dia, mungkin hari itu hari tak boleh nak fikir apa. Itu maksud yang Nabi tekankan kepada para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in pada ketika itu. Tapi Asma, wanita yang telah terdidik dalam madrasah Nabi SAW, sedih itu sedih, tetapi tetap dengan penuh kesabaran. Sabar itu ada, walaupun dia sedih, teriak, menangis, tapi dia tetap teringat kepada Allah, ayat Allah yang Allah sebut, allazina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang apabila ditimpa musibah, dia boleh kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami daripada Allah dan kepada Allah lah kami kembali.
Orang yang macam ni, makna dia ada sifat sabar apabila ditimpa musibah, Allah Ta'ala kata akan diberikan rahmah, akan diberikan kebaikan, dan mereka akan terpimpin dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Asma telah kehilangan suami yang menjadi suami dalam tempoh yang panjang. Bayangkan, kita katakanlah tidak dicatat dengan tepat bila dia menikah, tapi ketika dia masuk Islam pada tahun yang pertama tu, dia menikah dah. Katalah dia menikah tahun tu 13 tahun campur dengan 7-8 tahun, 21 tahun ataupun 20 tahun Ja'far jadi suami dia, tak pernah pisah, tak pernah renggang. Tiba-tiba itulah detik perpisahan menjadikan dia begitu sedih, dan tetapi pasrah dan reda menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai iddah, Asma kemudiannya berkahwin dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Suami pertama dia pun hebat, Ja'far. Habis iddah, tapi menurut Ibnu Hajar kata Abu Bakar bernikah dengan Asma binti Umais pada hari Hunain, yakni tahun yang ke-9. Tahun yang ke-8 Hijrah. Hunain tahun yang ke-8 Hijrah, iaitulah pada bulan Syawal. Pada bulan Syawal, maknanya selang beberapa habis iddah lah, selepas habis iddah, maka dia bernikah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia menikah dengan Abu Bakar sampai Abu Bakar wafat. Mula tahun ke-8 sampai Abu Bakar wafat. Abu Bakar wafat tahun ke-12, 13. Maknanya kurang lebih 5 tahun lah dia bersama dengan Abu Bakar. Dan Asma ketika Abu Bakar mengerjakan haji wada' bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia turut serta. Dan dialah wanita yang bila sampai di Zulhulaifah ni miqat untuk orang-orang nak niat haji atau umrah. Bagi orang yang datang dari arah Madinah, tempatnya di Zulhulaifah. Nama lama dia ataupun nama sekarang dia Bir Ali. Nama lama adalah Zulhulaifah. Nabi waktu nak buat haji tahun yang terakhirlah kehidupan Nabi, tahun ke-10 Hijrah, bila Nabi nak buat haji ni, Nabi bergerak dengan para sahabat jumlah yang ramai. Kemudian Nabi berkumpul di Zulhulaifah. Nabi berkumpul, berhenti di Zulhulaifah dan bermalam di situ. Esok baru nak bertolak. Bila bermalam berada di Zulhulaifah, ketika itulah Asma binti Umais melahirkan anak dia. Anak dengan Abu Bakar, dia berkahwin dengan Abu Bakar, dapat anak. Anak itu dilahirkan di Zulhulaifah ketika para sahabat dalam perjalanan untuk mengerjakan haji bersama dengan Nabi. Bila dilahirkan, dan Abu Bakar kemudiannya menamakan anak itu dengan nama Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar itu anak kepada Abu Bakar dan Asma. Muhammad, Abu Bakar ni ada 4 orang isteri. Anak dia ada 6 orang. Ada Aisyah, ada Asma, itu berlainan ibu tu. 5 daripada anak Abu Bakar sahabat. 5 termasuk Muhammad. Walaupun dia ni hanya sempat bersama dengan Nabi, dia mungkin tak sedang lah, setahun pun tak sampai. Tapi kalau ikut ta'rif, dia masuk dalam kategori sahabat. Yang Muhammad ni, Muhammad bin Abu Bakar, sahabat yang kecil lah. Sebab balik dari Hajjatul Wada' Nabi wafat. Jadi dia pun tak sempat nak tengok kenal, tapi dari sudut ta'rif dia menepati maksud sahabat, sebab bertemu dengan sahabat. Tapi ada seorang lagi anak Abu Bakar yang tu tak sempat bertemu dengan Nabi. Bahkan dia tak sempat pun bertemu dengan Abu Bakar, kerana dia lahir selepas Abu Bakar wafat dalam sebulan 2. Anak tu anak yang itu tak masuk dalam kategori sahabat. Maknanya daripada 6 orang anak Abu Bakar, 4 sahabat secara pasti. Seorang, iaitulah Muhammad ini, boleh dikategorikan sahabat, walaupun dia tak sempat pun untuk melihat dengan Nabi dengan lebih jelas, sebab dia masih lagi kecil. Sementara seorang lagi itu bukan kategori sahabat, sebab dia lahir selepas daripada Nabi wafat. Jadi bila dia lahir, bila Asma melahirkan anak yang dinamakan Muhammad ni, Abu Bakar pun ialah isteri dia lahir, isteri dia lahirkan anak. Sudah tentulah wanita yang lahir ni datang nifas dan sebagainya. Jadi dia confuse lah, macam mana ni nak suruh dia pi sekali ke, nak suruh balik ke, nak suruh pi saja ke, niat ke apa.
Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala murha faltaghtasil summa tahilla bil hajj. Inilah yang menjadi hadis yang menjadi sumber hukum kepada wanita yang dalam keadaan uzur syar'i, sama ada haid ataupun nifas. Apabila dia nak pergi ke Mekah dengan tujuan umrah atau haji, dia lintas miqat, dia kena niat. Dia kena niat. Berdasarkan Nabi sebut kepada Asma, mandi, bukan mandi junub, mandi, bersihkan, kemudian ihram haji. Macam orang lain niat haji, dia pun niat haji. Jadi itulah dalilnya. Sebab ada orang dia, sebahagian orang perempuan dia bila pergi umrah lah, bila pergi umrah dia kata dia uzur, dia tak payah niat lagi lah, saat dia cuci nanti dia keluar pergi Tan'im. Itu tak betul. Kerana orang yang melepasi kawasan miqat dengan tujuan haji atau umrah, dia tidak kena niat haji, kena niat ihram tu, haji atau umrah, berdasarkan hadis yang Nabi sebut kepada Asma binti Umais radhiyallahu anha. Malah dia pun pergilah. Tuan-tuan boleh bayang seorang wanita yang baru saja melahirkan anak dengan kepenatan, dengan pergi, tak apa. Dengan Nabi ni 400 kilo, naik unta dan sebagainya, dan dia buat haji dengan Nabi. Selesai. Asma binti Umais mengerjakan haji bersama dengan Nabi. Sehinggalah sampailah Abu Bakar jadi khalifah, dan Abu Bakar kemudiannya meninggal ataupun wafat selepas 2 tahun, beberapa bulan jadi khalifah. Dan ketika Abu Bakar wafat, Abu Bakar telah meninggalkan wasiat, orang yang memandikan jenazahnya adalah isterinya Asma binti Umais. Maka Asma adalah orang yang memandi dan menguruskan jenazah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab ini diwasiat secara jelas. Abu Bakar pesan, aku meninggal, isteri aku yang akan mandi. Maka Asma menguruskanlah. Asma mandikan Abu Bakar, suami dia yang kedua, yang dengan suami yang kedua ini dapat anak, nama dia Muhammad. Makna sampai takat tu anak kepada Asma 4 orang dah. 3 dengan Ja'far, seorang dengan Abu Bakar. Yang dengan Ja'far nama Abdullah, nama Aun, dan juga nama Muhammad. Dengan Abu Bakar nama Muhammad. Anak dia 2 orang nama Muhammad, tak ada masalah. Orang Arab dia tak ada masalah nama. Kadang-kadang pak dengan anak pun nama sama, anak 2-3 orang pun nama sama. Abdullah buh banyak orang, lepas itu nak bagi beza, dia buh Abdullah awal, Abdullah Sani, yang kedua Abdullah Salis, dia buh nama macam tu je, mudah. Kemudian selepas daripada dia berkahwin dengan Abu Bakar sampai Abu Bakar wafat, habis selesai iddah dan sebagainya, dia menikah pula dengan Ali bin Abi Talib. Asma kemudiannya menikah dengan Ali bin Abi Talib. Demikian hebat. Dia ada 3 orang suami yang semua hebat. Ja'far hebat, Abu Bakar tak perlu untuk cerita panjang, Ali yang sebelum tu jadi ipar dia lah, kemudiannya jadi suami dia. Dan dengan Ali bin Abi Talib dia dapat 2 orang anak, namanya Yahya dan juga Aun. Yahya dan Aun. Mereka ni bukan sahabat lah, sebab dia berkahwin dengan Ali ini selepas daripada zaman Nabi SAW. Yahya dan Aun. Jadi jumlah keseluruhan anak-anak dia adalah 6 orang. Ada yang berkategori sahabat dan ada yang bukan sahabat. 6 orang yang hebat-hebat semua, anak kepada Asma ini. Asma binti Umais radhiyallahu anha juga, apabila sampai zaman Umar bin Al-Khattab, Umar ni di antara dia raikan ataupun dia berikan penghargaan kepada orang-orang yang awal, kelompok-kelompok yang awal peluk Islam, yang bersama dengan Nabi pada zaman Mekah, zaman tekanan begitu memuncak, dia bagi penghargaan dalam bentuk bantuan kewangan. Dan antara orang yang dia bagi bantuan kewangan ni adalah Asma binti Umais, Asma binti Abu Bakar. Ini orang-orang yang dapat. Dicatatkan lebih kurang 1000 dirham dia bagi. Dalam kitab Tabaqat Ibn Sa'ad dia sebut lebih kurang 1000 dirham. Banyaklah.
Tapi Umar bagi itu atas sebab penghargaan pada kelompok yang awal. Lepas itu pula mereka kehilangan suami dalam perang dan sebagainya, maka diberilah ganjaran-ganjaran yang begitu hebat. Asma binti Umais terkenal sebagai wanita yang mempunyai kepakaran dalam memberikan takwil mimpi. Satu ilmu yang tak ramai orang kuasai. Ilmu yang seperti mana dia juga salah satu mukjizat yang Allah bekalkan kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kalau kita buka dalam surah Yusuf, cerita tentang Nabi Yusuf takbir mimpi, takwil mimpi raja, takwil mimpi orang dalam penjara dan sebagainya. Ilmu tu tak diberikan pada semua orang. Di kalangan sahabat Nabi pun tak ramai yang boleh tahu tentang takwil mimpi ni. Tapi Asma salah seorang daripada yang tak ramai tu, salah seorangnya adalah Asma binti Umais yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia ilmu takwil ru'ya, takwil mimpi. Maka Umar bin Al-Khattab satu hari dia mimpi di penghujung pemerintahan dia. Umar ni di penghujung pemerintahan dia pernah mimpi. Mimpi dia tidur, dia mimpi ayam jantan mai cakar dia dengan dua cakaran di bawah pusat dia. Di bahagian bawah pusat dia ada ayam jantan mai cakar. Itu mimpi. Yang dia pun tak apa nak faham apa benda ni mimpi ni. Mungkin ada sesuatu maksud. Maka dia pergi jumpa dengan Asma binti Umais. Dia tanya kepada Asma, kod Asma boleh tahu apa jenis mimpi yang dia mimpi ni, apa maksud di sebalik mimpi itu. Faqalat, kata Asma, hadza rajulun a'jamiyun yusibuka. Menurut ilmu yang aku ada, engkau akan dikhianati oleh seorang lelaki ajam, seorang lelaki yang bukan Arab. Dia akan yusibuka, dia akan buat sesuatu kepada kamu. Dia tak sebutlah tikam ke apa, tapi dia akan buat sesuatu yang berbentuk pengkhianatan kepada kamu. Dan berlalu beberapa tempoh selepas daripada takwil mimpi yang dikemukakan oleh Asma ini, berlalu beberapa tempoh, kemudiannya Umar telah ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Umar, kalau kita baca dalam kisah macam mana dia ditikam, solat subuh dia jadi imam. Bila dia tampil untuk jadi imam, solat subuh, baca Fatihah, bila masuk dalam bacaan ayat Quran, ayat surah Yusuf, kalau sebahagian riwayat kata surah Yusuf, tiba-tiba dia terdiam. Sahabat yang duduk jauh rasa macam Umar terlupa ke apa ke? Allahu Akbar lepas sebut. Subhanallah. Lepas subhanallah. Rupanya Umar waktu itu telah pun ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Dan kemudiannya Abdul Rahman ibn Auf ambil jadi imam dan dipercepatkan salat sampai selesai. Kemudiannya Umar tanya, siapa yang bunuh aku, siapa yang tikam aku? Mereka pun sebutlah Ghulam Mughirah, budak yang kerja dengan Mughirah ibn Syu'bah. Maka kata Umar, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak mentakdirkan aku ditikam oleh orang Islam. Sebab ini bukan Islam, dia Majusi yang datang bekerja di Madinah. Kemudian dia ada tak puas hati dengan Umar pada isu-isu tertentu, akhirnya dia tikam Umar. Dan tepat seperti mana takwil mimpi dari Asma, bahawa orang ajam akan khianat kepada kamu. Orang ajam ni orang yang bukan Arab. Dan memang betul lah Abu Lu'lu'ah ni bukan Arab. Dia orang Parsi yang datang dari Parsi untuk bekerja di Madinah. Kemudian dia bekerja dengan seorang sahabat nama dia Mughirah ibn Syu'bah. Pak Mughirah ni sahabat yang ada perusaraan besi, buat senjata apa semua ni. Dan Abu Lu'lu'ah ni mahir dalam menukang. Dan akhirnya dia gunakan kemahiran dia untuk buat satu senjata, dan senjata itulah dia tikam Umar ketika Umar sedang mengimamkan salat subuh. Umar pun wafat. Asma binti Umais radhiyallahu anha juga terkenal sebagai sahabiah yang hebat di medan ilmu hadis. Di kalangan sahabat-sahabat Nabi wanita yang meriwayatkan hadis ni tak ramai, dengan jumlah yang banyak. Paling banyak adalah Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Selepas daripada Aisyah adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha, juga isteri Nabi. Selepas daripada Ummu Salamah, kalau tengok sahabat-sahabat yang banyak, Asma binti Umais. Ya, yang banyak. Banyak tu taklah mencecah ribuan, tapi boleh
dikategorikan sebagai banyak berbanding dengan wanita-wanita lain. Walaupun mungkin puluhan. Mungkin puluhan je tak sampai pun ratus. Kalau Asma disebut 60 hadis. Tak banyak. Tapi kalau dibandingkan dengan wanita lain, dia banyaklah. Tapi kalau banding dengan isteri Nabi Aisyah 2000 lebih. Meriwayat hadis. Menunjukkan kehebatan dia dalam bidang hadis. Asma. Dan ada sahabat yang meriwayatkan hadis daripada dia. Sahabat yang mungkin tak dengar hadis tu, dia pergi jumpa dengan Asma, dia periwayatkan dari Asma. Antaranya Umar bin Al-Khattab. Itu yang sebab Umar bila dia kata kepada Asma ketika Asma mula sampai dalam hijrah tu, dia kata tu bergurau, bukan dia tak respect dengan Asma. Sebab lepas tu dia sendiri jumpa dengan Asma, minta hadis, tanya hadis. Bahkan ketika dia mimpi dia jumpa dengan Asma, maksudnya ketika dia kata dekat Asma hampa terlewat, itu gurauan. Itu gurauan, bukanlah nak sungguh-sungguh. Cuma Asma ni dia terasa, dia pergi mengadu kepada Nabi SAW. Antara sahabat yang meriwayatkan hadis dari Asma, Umar bin Al-Khattab, Abu Musa Al-Ash'ari, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Ja'far anak dia pun riwayat daripada dia. Dan kemudiannya di kalangan bukan sahabat tabi'in, Urwah ibn Az-Zubair, Abdullah ibn Shaddad. Ini perawi-perawi hadis yang ambil hadis daripada Asma binti Umais. Sa'id bin Musayyib juga meriwayatkan hadis daripada dia. Muhammad bin Abi Bakar, anak dia pun ambil hadis daripada dia. Dan cucu dia, anak kepada Muhammad nama Al-Qasim, juga ambil hadis daripada dia. Hebat, wanita yang hebat. Di antara hadis yang dia riwayatkan, ma rawahu Abdullah bin Ja'far, anak dia riwayatkan daripada ibu dia. Kata anak dia Abdullah bin Ja'far, allamatni ummi Asma binti Umais syai'an amaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taqulahu 'inda al-karbi aw fil karbi Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a. Hadis riwayat Abu Dawud dan juga Ibnu Majah. Kata Abdullah bin Ja'far, anak kepada Asma, telah mengajar kepada aku oleh ibuku Asma binti Umais satu perkara yang Nabi mengajarkan dia untuk mengucapkan ungkapan ini ketika kesusahan, ketika kesulitan, ketika hadapi masalah. Nabi pernah ajak kepada Asma, kemudiannya Asma ajak kepada anak dia. Zikir ataupun wirid ataupun satu ungkapan yang disebut ketika menghadapi karab, masalah, sulit, kesukaran, kesulitan. Ringkas saja. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah itu Tuhanku, aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu perkara. Nabi suruh Asma sebut benda tu ketika dalam kesulitan. Tak kira lah sulit macam mana pun, masalah apa, antara zikir yang diajar sebutlah tu, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah itu Tuhanku, aku tidak mensyirikkannya dengan sesuatu. Kemudiannya Asma riwayatkan kepada anak dia Abdullah ibn Ja'far, dan Abdullah bin Ja'far riwayatkan sampailah pada kita. Hadis direkodkan oleh Abu Dawud dan juga Ibnu Majah rahimahumallahu ta'ala ajma'in wa ardah. Jadi Asma binti Umais, dia macam kita sebut tadi ringkasannya, rangkumannya, dia adalah orang yang berhijrah ke Habsyah, dan anak dia Abdullah bin Ja'far menjadi orang pertama di kalangan sahabat-sahabat Islam yang dilahirkan di Habsyah. Bila sahabat Nabi berhijrah pergi ke Habsyah, yang pertama lahir di Habsyah ni di kalangan sahabat-sahabat Nabi adalah Abdullah ni. Begitu juga orang pertama yang ini di antara keunikan lah, bukan mungkin kebetulan, orang pertama yang melahirkan anak di kalangan sahabat-sahabat yang berhijrah ke Habsyah adalah Asma, dibubuh nama anak Abdullah. Sementara sahabat-sahabat yang berhijrah ke Madinah, wanita pertama yang melahirkan anak di Madinah adalah Asma binti Abu Bakar. Asma juga.
dan kemudiannya dia menamakan anak itu dengan nama Abdullah ibn Zubair. Mungkin kebetulan dia namakan anak dia Abdullah, lelaki bayi pertama di kalangan muhajirin yang lahir di Madinah. Mak dia nama Asma, anak nama Abdullah. Sementara wanita yang berhijrah ke Habsyah yang pertama melahirkan, nama dia Asma binti Umais, anak pun dinamakan Abdullah ibn Ja'far. Kebetulan mungkin, tapi nak sebut kata inilah di antara keunikan ataupun keindahan-keindahan yang boleh kita dapati. Para ulama tarikh berbeza pandangan pada menentukan bilakah Asma itu meninggal, bilakah Asma binti Umais meninggal. Mengikut Imam Az-Zahabi rahimahullah, kata Imam Az-Zahabi, dia dilahirkan, dia wafat pada tahun 60 Hijrah. Dia wafat pada tahun 60 Hijrah. Ini menurut pandangan Imam Az-Zahabi. Sementara Imam Az-Zarkali dalam kitab Al-A'lam menyatakan dia wafat pada tahun 40 Hijrah. Beza tu, jauh. Tapi ini perbezaan pandangan lah di kalangan sejarawan. Sebab ialah zaman tu zaman yang tidak ada dokumen yang lengkap. Surat lahir pun tak ada, surat mati pun tak ada. Jadi menurut kajian-kajian lah, riwayat, maka riwayat daripada Az-Zahabi dia menyatakan tahun 60 berdasarkan rekod yang ditemui. Sementara Imam Az-Zarkali menyatakan dia wafat pada tahun 40 Hijrah. Apapun pada tahun kewafatan itu berbeza, tak ada masalah apa, kerana kisah Asma ini cukup terpahat sebagai kisah wanita hebat, wanita yang hari pertama lagi, dakwah detik pertama dia telah menerima Islam, kemudian dia gunakan segala-galanya, tenaganya, masanya, anak-anak keluarganya untuk agama. Sehingga akan kita dapati macam mana dia mempunyai 3 orang suami di kalangan tokoh sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, iaitulah Ja'far, bermula dengan suami yang pertamanya Ja'far, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Ali bin Abi Talib. Demikian dia melahirkan pula zuriat-zuriat yang hebat, yang sebahagiannya jadi sahabat seperti Abdullah ibn Ja'far, dan juga lain-lain sahabat, anak-anak yang cukup hebat, sejumlah 6 orang. Jadi inilah kisah yang boleh kita sebut sebagai salah seorang serikandi Islam yang Nabi pesan kepada dia satu ungkapan yang mungkin boleh kita ambil, kalau tak ingat banyak pun kita ambil yang ni, pesanan Nabi, wasiat Nabi kepada Asma, yang kemudian Asma wasiat pula kepada adak dia, iaitulah sebutlah ketika dalam kesulitan, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a, Allah itu Tuhan aku dan aku tidak mensyirikkan dengan Allah sesuatu perkara. Mudah-mudahan dengan apa yang kita baca pada malam ini tentang serikandi hebat ini mendekatkan lagi kita dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Setiap kali sesi ini saya sebut, kita mungkin tak akan jadi seperti sahabat, tetapi kita baca kisah mereka untuk memberikan motivasi kepada kita takat mana yang boleh kita ambil untuk jadikan pedoman dan contoh dalam kehidupan. InsyaAllah kita cuba contohi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, saya tengok kalender, 2 minggu lagi saya tak dapat hadir untuk sesi kuliah pada minggu keempat. Bermakna kita akan berjumpa pula selepas daripada raya lah, sebab bulan depan dah masuk Ramadan. Kemudian lepas daripada tu nanti bila dimaklumkan kuliah kita on semula, kita akan sambung dengan kisah yang akan datang, iaitu berkaitan dengan sahabat yang lain pula, insya-Allah. Wafaqanallahu wa iyyakum, yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, tersalah tersilap saya mohon ampun dari Allah, mohon maaf dari tuan-puan sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim.